Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah kita sama-sama menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana telah membenar dan mengizinkan untuk kita berada dalam majlis ilmu agama bersama-sama saya Muallim Suhaidi dalam tazkirah ringkas pada hari ini. Untuk merupakan hari yang ke-12 kita telah berpuasa. Sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Baik, pada hari ini saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat pendengar di luar sana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Salih Zayyad أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يخب فإن ahadun aw qatalahu falyakul ini imru'un sha'imun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi sha'imi atibu 'indallah yawmal qiyamati min rihil misk sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftaru fariha bifitrihi wa idza laqiya rabbuhu fahiya bisaumihi. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya daripada Abi Salih Zayyad bahawa ia mendengar bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, setiap amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberi pahala. Puasa itu ialah sebagai perisai. Apabila kamu berpuasa, maka janganlah kamu rosakkan puasa kamu dan jangan pula menghina orang. Apabila kamu dihina orang ataupun diserang, maka katakanlah sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa lebih harum daripada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak daripada bau wanginya kasturi. Dan bagi mereka yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Ya, yang pertama, ia berasa gembira ketika berbuka lantaran puasanya dan gembira ketika berjumpa dengan Rabbnya juga kerana puasanya. Hadis yang sahih. Jadi daripada hadis tersebut kita dapat lihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam semuanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat, salat, kita bayar zakat, kita buat haji, umrah dan sebagainya, semuanya untuk Allah, semuanya untuk kita, semuanya untuk
kita kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita puasa, orang tak nampak. Kan? Orang tak nampak kita puasa. Kan? Orang tak nampak kita puasa sebab kita tahan lapar. Orang tak tahu kita tahan lapar macam mana. Orang tak tahu kita tahan marah kita macam mana. Orang tak tahu kita tahan telinga kita daripada mendengar benda-benda yang tak baik. Orang tak tahu, tapi kita tahan itu kerana apa? Kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu puasa itu untuk Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala saja akan memberi ganjaran pahalanya. Yang kedua, puasa itu sebagai perisai, pendinding bagi orang-orang Islam daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang serta melaksanakan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu bila kita puasa itu dapat menegah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang lara, melakukan perkara-perkara yang maksiat, melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Okey, dan itu kita sebagai umat Islam sama-sama kita kena jaga puasa kita. Bukan setakat kita jaga puasa kita daripada makan dan minum, tetapi kita jaga puasa kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Contohnya menipu, kita mengumpat, mengeji, dan sebagainya, yang boleh menghapuskan pahala puasa kita. Yang seterusnya, orang yang puasa kalau dia dihina, kalau dia dihina, kalau dia dimarah, kalau diserang, kita kena cakap dalam hati kita bahawa kita ni sedang berpuasa. Kita kena ingatkan diri kita yang kita ni sedang berpuasa. Kalau kita ingat bahawa kita sedang berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai, benteng daripada api kemarahan. Biasalah bila kita kena marah, bila kita kena maki, kan, kita akan rasa marah, kita akan rasa dihina, tercabar dan sebagainya. Puasa ini dapat membantu kita menahan kemarahan kita. Kelebihan bagi orang yang puasa, Allah SWT kata mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau wangian kasturi. Bukan sebab kita tak makan, sebab hasil bau itu daripada kosongnya perut. Kosongnya perut. Dia walaupun kita bau bau yang kurang menyenangkan, tetapi di sisi Allah bau itu lebih harum dari kasturi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, iaitu yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Ketika dia berbuka puasa, bila dapat menyambah juadah berbuka puasa, dia rasa nikmatnya dapat mencicip makanan dengan lazatnya, dapat meneguk air yang seharian menahan dahaga. Kenikmatan itu hanya dirasai oleh orang yang berbuka puasa. Yang kedua, nikmat ketika mana? Ketika dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana berpuasa. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama-samalah kita menjaga puasa, ibadah puasa kita, supaya dengan ibadah puasa kita itu mendapat keredaan daripada Allah SWT serta mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Oleh itu, perbanyakkan empat perkara seperti mana yang Nabi SAW nyatakan dalam sebuah hadis, taksiu bi arba'ah hisalin, perbanyakkan oleh kamu empat perkara, dua perkara yang dapat memberi keredaan kepada Allah, dan dua perkara lagi tidak kamu mengharapkannya, itu banyakkan la ilaha illallah wastaghfirunah, dan banyakkan
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara lagi, nas'aluka ridhaka wal jannah, minta syurga kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubika min adzabin nar, dan minta lindung daripada azab api neraka. Sebab itu tuan-tuan, kita diajar dengan satu doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Okey, tuan-tuan amalkan doa ini, insya-Allah. Allah mudah-mudahan Allah terima amalan kita, Allah terima puasa kita, ibadah kita. Mudah-mudahan kita digolongkan dengan orang-orang yang mendapat keberkatan di bulan Ramadan. Itu saja tazkirah ringkas daripada saya. Semoga memberi manfaat. Kita bertemu di lain episod akan datang. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan pada diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita amal ke depan kita, insya-Allah. Aqul qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.